Logo AK ya. Audio kuliah. Audio macamnya. Ada pula YouTube macamnya. Audio kuliah. Dia punya base Kuala Lumpur. Oh, Kita ni cuma dia punya dia punya geng-geng tu lah. Ramai dia punya tu. Ramai dia punya buat ni. Kru dia. Kru dia ramai. Satu Malaysia. Bila kita pergi mana? Ada tadi. Pasang dia tu. Oh dah. Ada hair kok. Ada hair. Sampai ke dekat situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis pilihan pada malam ini hadis yang ke-8. Tajuk hadis warisan yang menguntungkan. An Abi Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal ulama warasatul anbiya. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Innama warrasul ilma faman akhadha bihi akhadha bihawzin wafirin. Rawahu Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban. Ramailah. Baik. Artinya diriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya para ulama ialah pewaris para nabi. Sekejap lagi kita urai sikit yang dikatakan ulama tu siapa dia, apa sifat-sifatnya. Sesungguhnya para nabi pula tidak mewariskan dinar dan dirham. Sesungguhnya mereka mewariskan ilmu. Siapa yang mengambilnya, dia telah mendapat bahagian yang banyak lagi sempurna. Baik, sebelum kita baca keterangan, ada keterangan hadis ni, kita bagi faham dulu. Innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu pewaris Nabi. Ulama ni apa dia, tuan-tuan? Ya? Apakah ciri-ciri, sifat-sifat ulama?
Yang saya maksudkan ialah ulama akhirat. Sebab ulama dia ada dua, ulama akhirat, ulama dunia. Dia ada satu, ulak dan semak. Dia ada tiga, kan? Jadi yang dikatakan ulama akhirat tu, dia kena ada tiga sifat. Innal ulama warasatul anbiya. Pertama sekali yang dikatakan ulama pewaris Nabi ni ialah mewarisi ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan senang orang nak acknowledge kita, nak iktiraf kita sebagai ulama. Nak jadi ulama ni dia kena mahir sungguh Quran dan hadis. Ilmu Nabi itu dua, Quran dan hadis. Cakap kita ni bukan ulama, ustaz. Tuan-tuan baru nak start. Kan? Dia macam tu kategori dah. Kan? Ingat senang nak kuasai ayat Quran, hadis dan ilmu-ilmu Islam yang lain, bukan senang. Nah, jadi yang pertamanya mewarisi ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mewarisi akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mewarisi akhlak Nabi. Akhlak Nabi apa dia? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari ditanya kepada Aisyah, apakah akhlak Muhammad? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Muhammad ialah Al-Quran. Apa maksud hadis? Apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Quran, Nabi buat. Apa yang dilarang, dicegah dan ditegah, Nabi tinggal. Tu akhlak Nabi, yang kata akhlak Al-Quran tu. Jadi nak jadi ulama, mewarisi akhlak Nabi. Nah, dalam Quran Allah suruh para pendakwah ni, nah, mesti tegas, mesti berani, jangan takut. Tapi kalau kita takut, macam mana nak kata ulama? Tuan-tuan dengar di antaranya dalam surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat 39. Bagaimana Allah memerintahkan kepada para nabi. Ayat yang macam mana? Alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah. Ini ayat ini dituju pada para pendakwah. Al-Ahzab surah 33 atau ayat 39 kot. Apa kalau tak betul kita cari sampai jumpa insya-Allah. Okey. Cuba tengok terjemahan dia sebut siapa? Orang-orang yang menyampaikan risalah Islam. Yakni nabi-nabi yang telah lalu itu ialah orang-orang yang menyampaikan syariat Allah, serta mereka takut melanggar perintahnya, dan mereka pula tidak takut kepada sesiapa pun melainkan kepada Allah. Tu akhlak nabinya. Tengok, kita nak bukti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berani ketika dia di mana? Di Mekah. Tak ramai lagi pemeluk agama Islam. Apabila orang kafir mai jumpa dia macam ni lah Muhammad ni, hang betul lah ansok lah sikit. Tahun ni kami semua masuk agama hang. Tahun depan hang pula masuk agama kami. Nah, masa tu dia seorang-seorang tu. Apa jawab dia? Dia bangun dan dia menegaskan lakum dinukum waliyadin. Berani tu. Kita nak tunggu ramai baru kemas. Duduk seorang cerai. Nampak pula petrol car berhenti jam. Nak cakap politik tak jadilah. Kan? Nak main tangkap aku bah. Itu dalil Quran Suratul Ahzab ayat 39. Itu akhlak Nabi yang dia berani. Ya, bagi kamu agama kamu, bagiku agamaku. Dia pun nak ajak kongsi agama. Tu maksud dia. Tu yang turun Suratul Kafirun. Sebab turun ayat kerana mereka cuba memujuk Nabi supaya bergilir-gilir memeluk agama mereka. Tahun ni kami masuk Islam, tanpa masuk agama kami. Itu berani tu. Akhlak Nabi dia berani.
Contoh seterusnya, Nabi terlibat dengan 19 kali peperangan. Ditanya kepada Zaid al-Arqam, kam wazan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala 19. Berapa kali Muhammad terlibat dalam peperangan? Jawab Zaid al-Arqam, 19 kali. Tu nak buat apa ni? Dia jadi general, dia duduk depan, kan? Bukan duduk belakang. Kita jadi general, duduk depan budak, belakang tak, duduk di pejabat, kan? Isap pipe, tongkat bawa ketiak, duduk tengok peta. Ambil tongkat tu, katok pula general. Hang syok bagi arahan, hang lah turun sana. Nabi dia berani. Nampak tak? Tu cerita contoh. Sampai 19 kali berperang. Tu makna beraninya. Sebab tu tuan-tuan, bila kita bicara tentang akhlak, wa innaka la'ala khuluqin azim, Al-Qalam ayat 4, Dr. Hamka menyebut, mentafsirkan yang dikatakan di antara akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah berani. Berani ya tu. Kita dah naik dah atas mimbar tu, cukup kemas ni, dengar suara bergegak ni, nampak petroka tukar tajuk. Ingatkan nak cakap apa? Tukar, jagalah sungai kita, jam. Tadi duk nak cerita bab takwa. Saya insya-Allah berani. Bukan cakap besar, saya 30 tahun dah. Kali itu saya khutbah, baru habis rukun-rukun khutbah. Sepatutnya hari itu saya bercakap tentang takwa. Tapi oleh kerana ada seorang Allah ni masuk, dia timbalan menteri, saya tukar tajuk hudud. Tapi hampa kena banyak modal lah macam aku ni. Tak ada modal hampa nak tukar on the spot. Macam mana? Kan? Kita cakap bab hudud. Tuan-tuan tahu dia meninggal dah. Datuk Zainal, ahli Parlimen Imbun Tebal. Dia mai jumpa saya, Ustaz, dia terima kasih di atas penjelasan. Hari ini saya faham. Kita takut pasal apa? Pasal dia timbalan menteri. Kan? Polis. Allah, polis bila pension tak laku dah. Minta maaf, bukan polis sini lah. Lagi tangkap aku pula. Bukan polis ni. Kan? Saya cukup, saya tengok dulu, walaupun saya nak cakap tajuk-tajuk apa, saya tengok ada orang yang saya kenal, saya akan bagi lagi power. Bukan senang dia nak duduk depan kita, kan? Orang Anwar Ibrahim banyak yang duduk dengar khutbah saya di Shah Alam. Saya suruh kirim salam kat Anwar Ibrahim lah habis khutbah. Kan? Baik, itu sikit maknanya. Yang dikatakan ulama mewarisi ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mewarisi akhlak beliau. Yang ketiga, mewarisi perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berjuang, tuan-tuan. Kita ulama syok jadi mufti, duduk lenggak di pejabat, gaji puluh-puluh ribu, ada driver pula. Nabi dia berjuang. Kita tak berjuang. Ulama apa? Ulama semua tu. Tambah pula, ulama ni pun Imam Al-Ghazali kata ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Yang tu lain kali lah. Bila main tajuk ulama, kita perinci. Boleh? Nak cerita sikit. Innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu pewaris Nabi. Siapakah yang dikatakan ulama? Yang memiliki 3 sifat tadi. Baik. Habis seterusnya kita dengar keterangan. Sesungguhnya para nabi pula tidak mewariskan dinar dan dirham. Sesungguhnya mereka mewariskan ilmu. Nabi mana ada tinggal duit apa? Mana ada tinggal harta untuk umat? Tidak. Nabi tinggalkan apa? Fauzi, apa yang Nabi tinggal kepada umat Islam? Al-Quran hadis tepat. Main duduk sini lah, aku nak balik kan. Bagi dalil sikit. Yang ni jam lah. Taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullahi wa sunnati, rawahu Muslim. Aku tinggalkan pada kamu 2 perkara. Selama mana kamu berpegang teguh dengan kedua-dua perkara ini, kamu beramal, kamu berpandukan kepada kedua-dua perkara ini, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Yang ku tinggalkan Al-Quran dan Sunnah.
Okey, soalan tadi jawapan betul. Cuba abang, siapa yang meninggalkan harta yang banyak? Ha? Tak tahu. Lord Ismin Ulam Raja meninggalkan harta untuk Abdul Wahab, Abdul Wahid dan Abdul Wahab. Nanti nak pergi hilang ngantuk agak dapat. Nah, baik. Di keterangan dinar dan dirham dia buat 2 titik perkara dunia. Yang ni yang saya nak urai. Kata Dr. Hamka rahimahullah taala. Yang dikatakan dunia tu tuan-tuan, dunia. Nah, jangan kita terpedaya dengan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia itu, kata Allah Subhanahu wa taala, hanyalah kesenangan yang memperdaya. Beliau menyebut dunia ni 3 benda. Ini dikatakan dunia. Pertama sekali dunia ni ialah kekayaan. Itu dunia. Kekayaan tu dunia. Yang ni orang duk berebut ni. Betul tak? Tuan-tuan mau tak jadi kaya? Syekh, ambil warna aku pun mau. Habis dah tak boleh kaya nak buat macam mana? Ya. Ni orang berebut betul tak? Dah kawan tu dah dapat tender, dia masuk pintu belakang pula. Lah zaman pintu belakang. Kan? Tak ada. Pergi balan trik kawan tu habis. Kan? Berebut dunia. Hak dah berebut dunia ni, minta maaf lah tuan-tuan, kadang-kadang melibatkan ahli keluarga sendiri sampai berpecah belah kerana dunia. Tidak abang? Boleh? Baru main pindah duduk sini apa ni? Tak pasal sebelum ni saya tak pasal, minta maaf lah kan. Sampai jadi berpecah belah, bergaduh. Pasal apa? Berebut dunia. Jadi tak ni? Jadi tak? Jadi. Banyak saya tak mau sebut lah. Adik-adik aku sebut dah pun. Pandai dunia. Biar mereka dengar. 30 tahun, puluhan tahun kawan kita baik. Cuma saya tak nak nasihat. Benda tu berlaku dulu. Saya duduk dapat rasa, saya kata kat rumah saya, aku bimbang adik-adik aku ni dua orang baik sangat, berjayalah dalam bidang perniagaan. Takut sat lagi syaitan masuk lingkup. Tak dah nak bagi nasihat sebab kita duduk di Kedah, lepas duduk di Selangor. Pipi arwah mak kata, Syarif, mereka dah berpisah lah. Allah dah latih. Yang ni aku duduk kata ni tak dan. Kenapa? Dunia. Takat tu lah saya boleh cerita. Sampailah telefon apa benda. Dengan saya pun tak telefon dah. Dulu selang 2 hari. Kadang-kadang manusia terpesona, tertipu, terpedaya dengan dunia, kekayaan. Kita nak elaborate sikit. Bukan tak bagi jadi kaya, jadi. Tapi Tuhan sebut kekayaan ni membawa keburukan kalau kita tak pandai kendali anugerah Allah. Allah sebut apa? Bukan semua orang kaya, kebanyakan. Bila kaya jadi sombong. Ni penyakit kan ni. Tu nak kaya, jangan. Esok masjid tak main lah. Bukan takat dia tak main dengan aku pun tak payah. Mana Ustaz Fauzi kata hari ni kuliah, mana kuliah aku duit banyak lah. Ni Ustaz duduk mana? Phuket Island. Duduk bersantai tepi laut. Lalu tsunami main telan dengan aku kali. Walau basatallahu rizqa li'ibadi la baghaw fil ardi. Tu dalil dah. Surah 42 Asy-Syura ayat 27. Ni Tuhan sebut. Dan kalau aku kayakan hamba-hambaku di atas muka bumi, semua jadi kaya. Sahabat kaya, Tok Bilal kaya, Tok Imam kaya. Nescaya mereka akan melampaui batas, jadi sombong, jadi angkuh. Ada lagi dalam surah Iqra, qalla innal insana la yatgha
ar-ra'ahu istaghna. Tu. Bahkan sesungguhnya manusia ini melampaui batas apabila dia melihat dirinya serba cukup. Sahabat nak pi bagi nasihat orang yang bertaraf jutawan, dia akan tanya, who are you man? Kalau dia tanya aku, who are you man? I'm Syarul Long Bahlul. Tu dunia lah ni. Bukan tak boleh kaya, boleh, tapi Tuhan peringat banyak manusia yang kaya lupa diri. Ya? Contoh yang kaya lupa diri siapa Syekh? Jawapan tepat RM1 minta kat Fauzi. Fauzi kata aku kena lagi. Siapa ada contoh orang kaya yang sombong, angkuh, korun? Betul tak? Dia berjaya, kaya raya, bila ditanya pada dia lupa diri. Dia tidak bersandar pada Allah. Dia jawab, qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku jadi macam ni, aku dapat segala kekayaan ni kerana ilmu yang ada padaku. Sombong, angkuh, lupa diri. Ayat 78 Al-Qasas. Selang 3 ayat. Ayat 81 Allah tenggelamkan Qarun dengan segala kekayaan yang dimilikinya. Fa khasafna bihi wa bidaril arda. Tu dalil dia. Habis tak ada lah. Itulah dunia. Bukan tak mau kaya, saya pun mau, kan? Kadang-kadang teringin juga, kan? Kalau boleh nak naik kapal terbang ni yang first class. Dia rupanya kapal terbang Saudi Arabia ke apa. Dia bukan tak kat first class, dia ada panggil residence suite. Yang tu nak bagi tahu, saya tengok dalam gambar Ustaz, yang kata residence suite tu atas lagi pada first class. Kita duduk sorang-sorang, kita cukup luas dengan televisyen besar, peti ais, tandas semua dengan katil. Tu orang kaya boleh tidur. Lepas tu kita nak tidur Ustaz, pramugari main turun selimut tak. Lepas tu dia tidur dengan kita sekali, kan? Pilot cari mana seorang hilang. Tuan-tuan siapa yang pernah pergi Mekah buat kerja haji, melontar di apa? Mina. Kalau Ustaz perasan ada sebuah hotel, saya ingat 6-7 tingkat je, warna koko gelap tu. Sahabat tahu tak hotel tu? Hotel tu hanya berfungsi setahun sekali saja, musim haji. Orang yang duduk di situ, dia duduk 3 hari 3 malam kerana apa nama orang panggil apa? Apa ni Mina tu orang panggil apa? Wajib haji. Melontar tu, kan? Jadi wajib bermalam di Mina. Tapi jangan salah faham, tidak semesti tidur di Mina. Dia hanya perlu berada di bumi Mina 6 jam atau lebih sedikit. Itu syaratnya. Maknanya boleh berulang alik. Mekah Mina, tapi 6 jam lebih sedikit. Macam mana nak kira? Katalah kita sampai di bumi Mina pukul 7.30 malam, maya maghrib tak leh, 7.30, 8, 9, 10, 11, 12, 1.30, pukul 2 boleh balik Mekah. Itu dah kira bermalam. Hotel ni saya tak pastilah ada berapa bilik, taklah mahal. Satu malam harga dia 100,000. Mahal betul? Tak mahal? Hang boleh duduk lah. Tuan-tuan bayang 3 malam Fauzi 300,000. Saya yang tahu tu, saya pergi haji kali kedua. Pakej dia tu Ustaz Khairi tu baru masjid, dia kata Ustaz tengok bangunan tu. Hotel ni hanya diguna pakai setahun sekali, musim haji. Tu pun Fauzi penuh, full house. Tuan-tuan bayang tengok yang duduk boleh bayar 300,000 untuk 3 malam. Kita duduk juga di bumi Mina dalam kemah, punya hangat nak. Lepas tu jamban berebut. Jamban ada 10, hak nak murah berak beribu. Kiu macam gambar Abir Ramli tu. Tengok nak gambar Abir Ramli. Hak seniman berjalan lapuk. Sami duduk dalam jamban.
Siapa punya lama ni? Siapa dalam? Sami dah. Apa begini? Semalam ada makan julap lah. Perut sudah sakit lah. Orang lain pun mau berak. Esok pun boleh berak apa dia kata. Kira ni kata aku tak ada selera lah. Terus pergi mandi dah masuk bilik ayak, budak tu main ayak pula. Duk beratok pula. Saya dipahamkan hotel tu sehingga melontar jamrah tu ada laluan khusus untuk mereka. Tu dia. Jadi mereka tak bersesak-sesak dengan orang lain. Mereka saya tu Haji, Masya Allah, satu malam 100,000. Tu pun full house. Tuan-tuan bayang, satu bilik 300,000, satu orang 300,000. Satu bilik, kalau ada 100 bilik, 200 bilik, untuk setahun dia boleh cover. Staff dia kerja setahun sekali lah. Hari lain jual burger lah kau. Cendol ke, dua-dua tengok lah padan. Tu pun kau ada orang duduk, saya macam tak percaya. 300,000 satu malam, 100,000. Tapi bagi saya macam tu yang buat kerja haji nak dapat pahala banyak mana. Silat-silat mereka melentak, ustaz boleh sambil baca surat abang kan? Baca sambil melentak. Aku saya sambil isap rokok. Kan boleh kira bapak aprok. Tu nak abang punya kaya. Tuan-tuan, saya tengok dalam satu gambar, orang Arab ni punya kaya tuan-tuan. Dalam rumah dia ada peti besi besar penuh dengan jongkong emas. Dia ni bukan millionaire, trillionaire. Kita jangan dengar lah. Kita duk dengar selalu paling kaya billionaire. Rupanya ada. Kawannya Habak ni dia buat satu pengurusan, dia siapa atau kerja dia, dia pada dapat lesen daripada bank negara. Dia tunjuk tengok ustaz, hari ni kami baru transfer saja 200 juta USD. Tu dia. Dia kata apa buat bisnes apa? Kami ni jadi orang tengah ya. Transfer duit daripada negara ke negara. Awak tak guna bank sebab bank ni bisnes, projek-projek. Saya kata ada orang yang bertaraf trillionaire, ada. Nak ustaz tengok. Oh dia rumah dia jongkong mat. Berketul-ketul. Kita pun berketul lah tapi tak banyak ada dalam tu. Dalam bowl tu. Kan? Oi. Hebat. Duit ni Fauzi, duit USD penuh. Dia boleh tangkap gambar action kat orang. Kereta ni kereta Merc gold. Bukan disadul emas, solid gold. Kalau tak kedai dia main kat sini Fauzi, dia parking balik cari mertun, katuk pelan-pelan sikit. Solid gold. Nak habaq terlalu kaya. Itulah dunia yang semua untuk berebut. Fauzi tahu tak lah ni siapa manusia paling kaya di dunia? Bukan lagi Bill Gates. Bill Gates jatuh nombor 3. Amerika nama apa? Bezos bunyi apa tu? Tuan-tuan bayang apa? Ada nama Bezos kan? Orang 50-an mau. Dia bercerai dengan bini dia Ustaz. Dia bayar 20 bilion. Oh dia 20 bilion USD bercerai. Bini dia jadi di antara wanita terkaya di dunia. Awaklah aku tak jadi perempuan no? Tapi nak pergi tukar tak boleh kan? Saya jadi sajak lah kan? Tu yang kata dunia nak bagi faham lah, kekayaan yang menjadi perebutan di kalangan umat manusia. Betul tak? Berebut nak cari tu, sanggup fitnah orang, sanggup balan orang punya kan? Tak payahlah dunia. Nah, yang kedua yang dikatakan dunia ialah kedudukan yang tinggi. Kalau kita lah katalah macam dulu saya kerja Maybank, kalau jadi CEO hebat CEO, ketua pegawai eksekutif, gaji kat 200,000 bah. Kemudahan lain lagi, hebat. Dunia kedudukan. Nah, Presiden Petronas tu gajinya anak, CEO Petronas, semua hebat-hebat. Yang ketiga yang dikatakan dunia ialah kekuasaan. Ni pun dunia bang. Awak nak berebut ni.
berebut nak kuasa, nak kedudukan yang paling tinggi. Hak duk berebut tu dua orang, hak dapat orang lain. Tu dia duk gigit jari, pening mangkuk hayun macam mana jadi macam ni. Kan? Boleh abang masuk sikit politik nah. Nah. Tak dapat dan yang orang tua tu pun sak letak jawatan, sak ambil balik, kami pun nak pening. Mula orang nak calon dah elok dah, dia pergi letak jawatan. Cuma saya nak abang pada orang Taman Desa Aman, memang ada perancangan daripada pihak pembangkang untuk mengusulkan undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri ke-8. Baik, saya nak beritahu, sekiranya ianya berlaku, bagi saya ini adalah satu tindakan biadab, tidak menghormati, tidak setia kepada sultan atau raja. Tuan-tuan, sebelum ni berlaku satu mantan peguam negara, dia telah menggugurkan pendakwaan terhadap 12 LTTE. Tidak Ustaz? Dengar elok dulu ujar saya. Lagi baru lawan, kalau nak lawan lah. Tak boleh lawan lah, insyaAllah hampa galak lah. Bagaimana peguam negara boleh menggugurkan pendakwaan tersebut? Dengar elok. Kerana di dalam Perlembagaan Persekutuan Perkara 145/3, peguam negara diberi peruntukan, ada satu kuasa eksklusif untuk peguam negara menggunakan budi bicara, sama ada nak meneruskan atau nak menggugurkan sesuatu kes. Faham tak? Jadi kita tak boleh bertikai lah. Baik, Agung, kenapa dia pun nak bertikai Agung? Takkan peguam negara saja ada bidang kuasa yang eksklusif? Tidak, Agung pun ada 43.2/A. Agung ni tuan-tuan, saya nak beritahu kat tuan-tuan, dia boleh pilih dari kalangan ahli parlimen orang yang pada pendapatnya orang ini boleh mendapat sokongan ahli Dewan Rakyat. Jadi dia dah nampak kau ni boleh, bila dia pilih kau tu, makna itu muktamad. Faham Ustaz? Faham tak ni? Hak tak angguk tu puak-puak dia tu. Aku kira tak angguk tu dia. Bagi dia habis dulu. Faham tak ni? Kalau peguam negara ada kuasa, takkan peguam negara lebih besar pada yang di Pertuan Agong Fauzi? 43.2/A, itulah kuasa eksklusif yang di Pertuan Agong. Perdana Menteri, dia ada tak satu kuasa, dia panggil prerogatif. Kalau katalah Perdana Menteri ke-8 ni, dia berkenan kat Syahrir Long. Kenal Syahrir Long? Aku lah. Dia duduk tengok video lah, bagus dia duduk tahan aku tu. Malam ni dia buat keputusan, saya melantik Syahrir Long sebagai senator. Kemudian dia lantik tu menjadi Menteri Agama. Hampa tak boleh komplain. Itu kuasa yang ada kat dia. Jadi biadabnya tuan-tuan, ahli parlimen parti pembangkang, kerana mereka akan buat satu usul undi tidak percaya, sekaligus mereka tidak menghormati keputusan yang di Pertuan Agong. Betul atau tidak? Pasal apa mereka tak bertikai tindakan mantan peguam negara yang menggugurkan kes Lim Guan Eng, menggugurkan kes LTTE? Pasal apa mereka tak bertikai? Tidak? Syekh, faham ni? Politik kena faham juga. Hampa duk baca luruh tu yang payah tu. Nah, kita kena sokong 100% Muhyiddin Yassin. Kan? Ada orang parti pembangkang, minta maaf lah, geng Nur Ibrahim main jumpa saya. Kuliah saya dia ikut Ustaz. Saya ni ramai kawan-kawan dalam Pakatan Harapan ni yang baik dengan saya. Nah, depa dah kenal kita lama dah. Jadi kuliah kita depa tak tinggal lah. Dia main-main, Ustaz, susah Ustaz bagi Muhyiddin Yassin nak pilih menteri-menteri yang rekod dia bersih. Kan? Saya kata tak susah.
Ada kan? Tu, PAS ada 18 orang, semua bersih. Semua jadi menteri. Dia pun cium tangan balik awal. Tidak bersih. 18 orang. Presiden tak terhege-hege pun nak minta jawatan. Cuma beliau menyatakan pandangan, pastikan yang nak dilantik ini berintegriti dan juga berkemahiran. Kita tak mau jadi yang lepas-lepas. Bukan ahli dalam bidang tersebut pergi jadi menteri. Minta maaf lah, tak payah sebut lah kan? Banyak yang bukan ahli dia, mengaji pun bukan bidang, termasuk menteri kewangan. Dia bukan bidang financial tuan-tuan. Setahu saya dia kata dia chartered accountant, bohong. Kita ada orang Melayu yang pandai bidang kewangan, lantik dia. Sebab tu Tuan Guru pun sebut lantik profesional, ataupun teknokrat lah. Nah, orang yang mahir dalam satu bidang. Dia tak Fauzi? Nama Fauzi ada lepas calon. Kotlah jadi senator. Aku ada orang pantang dia. Dia duduk pertimbang kan. Itu cerita dia. Oh, nak petikai makna mana dia? Rukun negara. Berapa semua? 6 lah. 5, 6. Tak pernah hafal pun. Rukun iman aku tahu kan. 5. Kepercayaan terhadap Tuhan, kesetiaan terhadap raja. Saya akan syorkan lepas ni, akan saya sebut insya-Allah dalam khutbah-khutbah Jumaat kalau Allah izin. Kalau berlaku usul undi tidak percaya, dalam khutbah saya akan sebut, kita minta yang di-Pertuan Agong melucutkan kerakyatan sesiapa yang mengusulkan tersebut. Ustaz setuju tak? Setuju Pak Cik? Sultan dengar esok aku dapat Tan Sri. Dia kata, bagus ni ustaz ni dalam khutbah dia duduk defend aku. Tak, ini jelas tuan-tuan, tindakan harap peguam negara. Dia tak boleh buat apa, itu memang kuasa dia. Dia boleh guna discretion, budi bicara dia. Nak gugur boleh, tak nak gugur pun boleh. Tapi yang kita sedih tuan-tuan, depa tu 12 ekor tu, LTTE panggil 12 ekor boleh? Depa tu memang ada rekod katanya, yang bukti yang begitu jelas, tetapi digugurkan. Yang kesian ni perempuan yang bernama Siti Aisyah. Tahu Siti Aisyah? Seorang pelajar ustaz, umur 29 tahun, pelajar universiti. Kerana memiliki buku-buku tentang teroris, beliau dipenjarakan oleh kerajaan selama 5 tahun di bawah akta SOSMA. Fauzi tahu apa dia SOSMA? SOSMA? Tak tahu? Sos cili? SOSMA Security Special Offences Security Measures Act. Itu SOSMA, singkatan pada SOSMA. Yang ni kita kena lawan, kena bela dia. Saya akan bela insya-Allah. Ni kita sebut, mana tu ada SB ke? Mesti catat kan ni. Tapi kalau SB duduk di luar, duduk di luar nama SB tu. Dia baru baca buku 5 tahun penjara ni, terang-terang ni. Kita tak boleh tikai itu kuasa peguam negara 145/3 dan Perlembagaan Persekutuan. Tentu kena ingat, apa yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan itulah undang-undang yang paling tinggi. The supreme law of this country is the Federal Constitution 4/1. Hai, ustaz ni macam-macam ingat no. Tak pasal hari tu ustaz rasa macam nak menang. Hari tu menang kan. Cuma lawan-lawan bukan kalah, belum menang kan. Kita apa habis dah nak pergi berdebat dalam parlimen tu. Kan kena hujah ni lepas balik awal lah. Kan depa baru nak buka Perlembagaan Persekutuan, aku dah habaq dah sekian. Silat-silat pelantik yang di-Pertua Dewan. Semua aku halau balik. Hak mana batimbangkan semua digantung. Contoh nak pergi hilang ngantuk kan. Boleh nak? Contoh kena cakap di pejabat-pejabat. Sekiranya ada usul tersebut, ini satu tindakan biadab, tidak menghormati keputusan yang di-Pertuan Agong. Tak boleh dipertikaikan lagi. Agong bagi sampai berapa hari ustaz? 5 hari. Ustaz nama nu, ustaz nama ni, dan main nama tu balik. Kan?
Jadi dia duk fikir makin lama, dia sampai tak pernah berlaku kali pertama tuan-tuan, temu duga semua wakil rakyat, ahli parlimen seorang-seorang 222 orang selama 2 hari lebih tu. Tanya seorang sama seorang, tanya, you suka siapa? Saya suka Syarilong. Tanya Syarilong dia pergi. Kan? Bila dia buat keputusan, hampa petikai keputusan. Petikai keputusan Tommy Thomas. Itu sedikit lah tuan-tuan nak abang. Itu yang dikatakan dunia kekuasaan. Tapi saya ingin tegaskan di sini, kuasa yang kita miliki bukan kuasa mutlak. Kuasa mutlak mungkin saya tak baca, di tangan Allah. Ada 5 ayat tuan-tuan tentang pemerintahan Islam. Allah nak bagi siapa jadi pemerintah, semua ada dalam Quran. Apakah ciri-ciri? Saya hanya sebut saja. Ali Imran 26. Kemudian Allah sebut Al-Anbiya ayat 105, An-Nur 55, Muhammad ayat 38, yang keempat Al-Maidah ayat 54. Kelima-lima ayat ni kita boleh kaitkan dengan pemerintahan Islam, tentang kuasa. Kuasa mutlak tangan Allah. Ali Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tuan-tuan bayangkan tengok, dia boleh bagi kuasa memerintah, dia boleh cabut balik kuasa memerintah. Dulu punya lama perintah 61 tahun. Kita duk ingat tak jatuh dah Fauzi. Jatuh. Habis semua orang terkejut. Kan? Jatuh 61 tahun. Depa overconfident. Depa rasa depa tak jatuh. Ayat ni duk habaq. Jangan. Mai yang kedua lagi lama, 21 bulan. Tak bunyi tahun pun. Baru 1/3. Tergulin dah. Balik awal. Hak ni belum tentu lagi. Begitu juga dalam ayat tu Tuhan kata, aku memuliakan sesiapa yang aku kendaki, dan aku menghina sesiapa aku kendaki. Hak jadi PM nombor 8 ni, PM ke-8, dia pernah dipecat, dibuang. Tapi cuba tengok sahabat, dia naik jadi PM. Hak lama duk gigit jari. Apa yang ayah anda fikir? Dia fikir bala apa lagi nak turun. Ingat ayatnya. Kuasa memerintah, kuasa mutlak Allah. Nak bagi kat siapa, nak tarik balik bila, cara mana, nak memuliakan siapa, nak menghina orang yang pernah dipecat, tiba-tiba dia jadi PM. Kita tak tahu tuan-tuan. Inilah Islam, agama kita ni. Kalau kita hayati Al-Quran, kita ni jadi semua manusia baik. Tak ada berdendam, tak ada fitnah memfitnah, tidak. Tak ada nak menzalimi sesiapa. Pasal apa? Kita duk nampak negeri akhirat. Itu yang disebut oleh ulama, saya urai sikit tadi, yakni dinar dan dirham, perkara dunia. 3 dunia: kekayaan, kedudukan, dan kekuasaan. Para nabi tidak mengambil perkara dunia melainkan sekadar keperluan sahaja. Yang inilah tuan-tuan di antara pengertian zuhud. Zuhud tak ada zuhud. Apa dia zuhud? Zuhud ni banyak pengertian. Di antaranya mengambil apa yang menjadi keperluan sahaja. Itu zuhud. Ustaz pun kena ada kereta, ustaz pun kena ada handphone. Ni tak mau pakai handphone pun guna zuhud. Yang tu bukan zuhud, tu bengong. Kalau on the way kereta hang rosak, hang nak kontak siapa? Nak abang Fauzi main keluar ambil tak? Awak ustaz pakai telefon, zuhud. Ada aku geram tu ada je berlaku lah. Dia ni setiap usaha surau. Jadi bila setiap usaha surau tuan-tuan, dia yang duk kontak semua ustaz kan. Dia tak pakai handphone ustaz. Hari tu saya nak confirm balik kena jadi ke tak. Dia tak telefon balas. Kan? Tak ada mau telefon payahlah. Banyak ustaz duk kena tu, ada seorang tu ustaz tu marah. Ustaz tu buat apa? Beli handphone.
hadiah pada dia. Ambil pula mangkuk hayul semua pasal free. Lah yang tu keperluan. Jadi zuhud, di antara pengertian zuhud ialah mengambil apa yang menjadi keperluan. Baik, tapi yang bukan tepat, yang agak lebih power zuhud ialah yang berkenaan seseorang yang soleh hidupnya dan tidak dikuasai oleh kemewahan dan keseronokan duniawi. Itu zuhud. Saya ulang sekali. Orang yang kehidupannya hidup yang soleh, dan tidak dikuasai oleh kemewahan dan keseronokan duniawi. Itu zuhud. Faham? Boleh? Kalau lebih-lebih sangat, dia tak jadi zuhud lah. Mungkin dia jadi zoro. Kan? Patut padan lah. Kadang-kadang ustaz-ustaz ni pandai ke cari apa? Cari hujah. Minta maaf lah buat contoh. Banyak orang dok komen, ustaz-ustaz ni hidup mewah. Kereta sampai 4-5 biji. Velfire, Alphard, lepat pisang, lepat ubi, lepat liat. Depa pun cari alasan. Nabi pun dia kuda dia semua hebat-hebat. Mat. Saya duk fikir sampai 3-4 biji kereta mewah nak minta darah apa? Aku sebiji pun tak larat naik, bukan tak larat naik, tak larat nak buang minyak, tak larat nak bayar insurans road tax hujung tahun beribu, kan? 4 biji. Tu kata tak zuhud, duk cari alasan. Saya tak terima. Berpadalah dengan apa yang ada. Betul tak? Hampa tengok aku naik atas apa ni? Nazaria. Tu pun orang bagi. Tak ambil pun orang nak bagi pun si. Kan? Tuan rumah yang saya duduk di Kuala Lumpur tu lah. Saya duduk rumah dia dah 20 tahun. Baru bayar sewa rumah sekali. Dia tak mau. Dia pun zuhudnya. Lepas tu dia tanya saya, dia ada kereta ni, mau tak? Kereta ni 15 tahun dah, Nazaria. Dia nak pergi kat sekolah, tak payah bagi kat saya. Dia kata bagi kat saya duk buat kerja untuk sekolah. Duk jual produk-produk tu, susu kambing, kopi goji, kan? Malam ni kita promosi Koko Kismeh, harga murah pasal clearance sale, bukan belum expired lagi, RM15 lah. Saya yang duk buat kerja ni tuan-tuan. Dia pun syok cadangnya. Saya mesyuarat lah. Saya cadang macam ni ustaz. Kita keluarkan produk kita sendiri, kan, untuk menjana pendapatan. Kita setuju lah ustaz. Hak jual akulah aku hulu kihliak doang pengurusi apa tu, kan? Jadi saya kata bagilah kereta ni, boleh buah banyak sikit, kan? Tu cerita dia. Jadi bukan habak saja, pakat belilah sekali. Duk anggut tak beli tak. Para nabi tidak mengambil perkara dunia melainkan sekadar keperluan sahaja. Tu zuhud. Qad aflaha man hudiya lil Islam wa kana 'aishuhu kafafan wa qana'a bi qana'ah, mana berpada dengan apa yang ada. Kalau nak kait hadis Muslim tentang qanaah dengan Quran, At-Taubah 59. Walau annahum radu ma atahumullah, dan kalaulah mereka redha dengan pemberian Allah, yang itu qanaah. At-Taubah 59. Alhamdulillah, syukurlah, kan? Tu cerita kita ada sampai 4-5 biji ni mewah sangat. Atau sedap lah. Orang kata duk kutip derma, hidup mewah pun sih. Dengan kita warak-warak pun terkenal tak? Orang tak percaya kat kita, kan? Ustaz nampak kita mewah, duit kutip derma, aku sepak je. Pasti masalah tu kan? Sampai 3-4 biji. Aduh, letih. Kadang-kadang tuan-tuan, sekolah tak ada lagi. Kutip derma bertahun dah. Kita sampai bangunan yang ke-7 duk tengah buat ni. 2 tingkat, 12 kelas, komplek, siap dengan surau, boleh masuk 400 orang. Tak siap-siap. Nak siap apa? Hampa tak derma.
Tu habaq jangan tak faham. Kok esok ada zakat ke apa kan, nak ulok-ulok, nak dapat pelepasan cukai ke. Tu cerita. Akhir sekali, siapa yang mengambilnya, apa makna? Siapa yang mengambilnya boleh juga difahami dengan arti perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu siapa yang mengambilnya hendaklah ia mengambil dengan banyak dan janganlah berasa cukup dengan yang sedikit. Apa? Pulun ngaji agama. Sebab ilmu Allah ni luas tuan-tuan. Ilmu Islam ni terlalu luas. Bulan lepas saya sebut kata-kata Imam Asy-Syafi'i, kullama zadani ilma zadani fahma bijahli. Itu Imam Asy-Syafi'i. Tiap kali Allah tambah ilmu pengetahuan kepadaku, bertambah fahamlah aku masih jahil. Pasal apa Fauzi? Ilmu Islam luas. Nah, kalau ada ustaz, ada tok guru mengaku dia tahu ke semua, salah. Kita baca ayat ni, surah Yusuf ayat 76. Yang tahu segala-galanya Allah. Allah berfirman, wa fawqa kullu dhi ilmin alim. Surah Yusuf surah ke-12 ayat 76. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Dia kata di sini, dan tiap-tiap orang yang berilmu pengetahuan ada lagi di atasnya yang lebih mengetahui. Tengok huraian, yang mengetahui segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Rasul pun Fauzi, Allah tak ajak semua benda-benda gaib. Tiba-tiba kita ni duk jadi bomo, tahu macam-macam je. Kan? Nah, boleh tahu macam-macam tu. Saya nak pergi jumpa bomo, saya tengok-tengok juga. Kan? Kalau nampak pelik-pelik sekali tu lah. Kan? Sebab apa? Yang tahu segala-galanya Allah. Sebab itu Nabi suruh kita makna pulun cari ilmu. Kan? Macam Imam Asy-Syafi'i, kecil-kecil mak dia pergi hantar lah mengaji ulama ni. Kata umur 9 tahun hafal Quran lah. Nah, hafal kitab apa? Imam Malik. Kan? Imam Malik tengok dia duduk main jari kan lah. Rupanya dia ingat ke semua. Kan? Kita rumah dekat masjid, dekat surau, tiap malam dah kuliah, tak dan. Kok keluar mengajar tak apa kan? Keluar pinu desa aku depan tu. Jam. Itu bila nak faham Islam. Nah, saya pun banyak lagi yang saya tak faham. Banyak lagi saya tak tahu. Baru tak saya hantar SMS, WhatsApp ke Indonesia, suruh cari dalil-dalil. Pasal dia ni pandai bidang tu. Kan? Pasal di Malaysia ni depa duk bercakap, nah, kita lebih baik lantik orang kafir yang amanah daripada orang Islam yang khianat, orang Islam yang zalim. Tok guru jawab, salah tu. Selama mana kita ni Islam, jahat macam mana pun ustaz, Allah tetap membuka pintu keampunan. Kenapa? Rahmat dia luas. Kapiak hang baik macam mana pun nama kata kapiak, hang buat apa pun di akhirat ilah puci. Kan? Jadi saya suruh, sebab tok guru tak baca Al-Quran, saya suruh dia cari cerita, insya-Allah memang ada. Nah, tu cerita dia. Sebab tu kena menuntut ilmu tuan-tuan. Saya pun tengok tu, ni dapat kat aku satu modal, kan? Nah, akhir sekali kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ilmu ni boleh kita dapati dengan banyak cara. Pertama, berguru. Berguru tu tak dapat tidak. Nabi berguru 23 tahun dengan Jibril. Berguru. Yang keduanya, ilmu dapat kita dapati melalui apa? Membaca. Kita baca karangan ulama macam ni, dah ada huraian, kita tak pening kepala dah. Tak ada huraian, kita carilah tali. Kebanyakan hadis ni diambil daripada kitab Riyadhus Shalihin. Hadis-hadis ni saya dah cek lah. Nah, berguru, membaca ilmu. Kadang-kadang ilmu dunia ni hanya dengan melihat. Kita tengok kawan saya tu, Masya Allah, otak dia jalan semua saya. Dia tengok macam mana orang buka tayar motor, pasang balik.
Dia boleh buat. Saya tengok juga dengan dia. Sampai lah tak hati nak otak aku tak berjalan. Tu kata ada benda kita boleh, ada benda kita tak boleh. Kita tak boleh tahu ke semua dan kita tak mampu untuk mengetahui semua perkara berdasarkan surah Yusuf ayat 76. Berguru, membaca, melihat. Itu di antara pesanan Saidina Ali, kerana dia sendiri tuan-tuan dan perempuan, ilmu dia hebat untuk mengakhiri apabila dia dicabar oleh seorang Yahudi. Yahudi cabar dia. Kalau kamu ni bijak sangat wahai Ali, aku nak tanya kamu, apakah angka yang boleh dibahagi dengan kesemua angka tetapi tidak berbaki? Tuan-tuan faham tak soalan? Ada satu nombor ini boleh dibahagi dengan semua nombor tetapi tidak berbaki. Oh, Saidina Ali jawab 2520. Tadi dah ada pegang pen, klik 2520. Cuba bahagi dengan 2. Ada baki tak? Bahagi dengan 3. Ada baki tak? Bahagi dengan 4. Ada baki tak? Tak berbaki. Macam mana calculation dia? Yang tu hampa pergi cari sendiri. Akhirnya Yahudi tu masuk Islam. 2520. Aku ulang banyak kali, jangan pitikan rekod lah. Lagi tekan-tekan pakak kaya habis duk main sedekah kat aku pula. Berkat ustaz, berkat kepala otak hang. Fakat duk main bagi duit lah kat aku. Jom pergi umrah ustaz, kami bawa. Kita naik resident suite. Itu cerita dia. Nah, 2520 ni tuan-tuan, kerana kalender Islam sebulan tidak melebihi 30 hari. 30 kali 7, seminggu 7 hari, setahun 60 hari, 360 hari kali 2520. Akhirnya Yahudi itu masuk Islam. Nah, habaq Saidina Ali. Nah, macam mana dapat 2520? 30 kali 7 kali 360. Kalender Islam tak silap, paling sikit 29 hari, bukan 28. Paling banyak 30, bukan 31. Nah, seminggu 7 hari. Setahun kalau kita ambil 30 yang paling banyak, 360. Cuba kali 360 kali 7 kali 30. Dapat tak? 2520. Cuba bahagi dengan 9. 2520. 9 kali 2 18 bagi 7. Kan? 7 2 98. Tak berbaki. Tidak. Itu hebatnya Saidina Ali. Jadi kita jangan pandang rendah tak ada umat Islam. Ada orang yang hebat-hebat. Sebab tu kita harapkan sekali ni kabinet baru yang bakal dilantik dari kalangan orang yang betul-betul berkemahiran. Biarlah Menteri Kewangan orang yang pandai bidang, betul-betul bidang ekonomi. Jangan kita menzalimi bangsa-bangsa yang lain, itu tak boleh. Nah, berlaku adil pada semua. Jadi sedikit untuk malam ni, insya-Allah mudah-mudahan macam saya sebut tadi, kalau tuan-tuan nak tengok produk-produk yang kami bawa malam ni, banyak produk sampai sabun mandi pun ada. Nah, shampoo besar tu. Ni RM8 lah. Kalau lepas tahu murah sangat, aku jual murah pun lepas tanya apa siapa murah. Nah, memang wangi semua produk Muslim. Ubat gigi yang lain-lain. Jadi insya-Allah. Dan lagi satu, kalau tuan-tuan nak menyumbang, Fauzi depa potong ni, akaun Fauzi. Potong tak? Yang disebut sebagai direct debit. Potongan secara langsung daripada akaun kita sebagai sumbangan pada Tahfiz Mutmainah. Siapa yang berminat untuk buat potongan tu, sekali lagi boleh jumpa Ustaz Solihin saya lah. Ustaz ni dia hafal Quran. Nah, dia mengaji di Yaman 10 tahun. Nah, tapi itulah duduk 10 tahun dia tak kahwin ke Arab punya cerai. Kalau aku kahwin lah Arab kan? Dia kahwin orang Melayu juga. Saya kenal ustaz ni di sana lah. Nah, belajar universiti Universiti Iman, mana Syekh Abdul Majid Zindani kan? Sana kan. Lepas tu sambung universiti mana tu? Sana banyak universiti. Nah, kalau nak buat direct debit boleh jumpa Ustaz Solihin lah. Dia hafal Quran. Nah, di belah-belah Langgak lah. Langgak belah-belah sana. Lama lah. Nah, kini berkhidmat di sekolah saya lah. Jadi saya bawa dia lah, tolong bantu-bantu kerja-kerja sekolah ni. Mudah-mudahan insya-Allah kita bertemu lagi, kita tangguh majlis dengan membaca tasbih kafarah suratul Asr. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.